Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 13 November. Tadika dan Taska di daerah Kuching tidak dibenarkan beroperasi memandangkan berada dalam zon merah. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu ini kerana situasi COVID-19 di daerah Kuching dilihat masih belum stabil. Dan kita melihat taburan kes-kes yang positif ini tidak tertumpu kepada sesuatu kawasan. Jadi kita khawatir ianya boleh merebak kepada Taska dan Tabika. Jadi keputusan kita masih memerlukan Taska Tabika tutup di kawasan di Kuching, daerah Kuching. Ujar beliau, langkah ini dibuat memandangkan semalam terdapat kes positif melibatkan kanak-kanak. Dato' Amar Douglas berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Haji Baki di Kuching ditamatkan semalam selepas ringan kedua didapati tiada sebarang kes positif yang baru. Beliau turut berterima kasih kepada semua agensi terlibat dan penduduk kampung atas kerjasama sepanjang PKPD dilaksanakan. Semalam, 8 kes positif COVID-19 direkodkan menjadikan jumlah kes positif di Sarawak kini sebanyak 1,019 kes. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah kesal dengan kenyataan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing berhubung Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di Parlimen baru-baru ini. Datuk Abdul Karim berkata setiap individu hendaklah memperakui pengorbanan anggota Barisan Hadapan dalam situasi negara dilanda pandemik COVID-19 ini. We should acknowledge in this difficult time what the frontliners have been doing. The frontliners, especially those in medical, the army, the police. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas membentangkan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2020 semasa persidangan Dewan Undangan Negeri semalam. Datuk Abdul Karim turut menyifatkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham telah melakukan tugas dengan baik dan ikhlas sekaligus usaha beliau dalam memerangi pandemik COVID-19 ini juga diperakui bukan sahaja oleh negara bahkan seluruh dunia. Beliau juga yakin rakyat Malaysia tahu Tan Sri Dr. Nur Hisham telah melakukan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Sarawak 2020 yang membenarkan hanya rakyat sejati Sarawak bertanding menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN adalah satu usaha untuk melindungi Sarawak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata dengan pindaan itu hak-hak Sarawak mampu dipertahankan oleh rakyatnya sendiri dengan penggubalan undang-undang yang menepati kepentingan masyarakat negeri ini. So forever. You cannot be moving from Penang to Malacca or Malacca to Johor. That's West Malaysia. Sarawak will never allow that to happen. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media di Kuching turut memberitahu wujudnya cubaan untuk mengelirukan rakyat mengenai pindaan ini dan ia adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Daerah Bauk bakal menjadi bandar satelit Sarawak dalam tempoh 10 tahun lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb berkata, ini disokong dengan rangka komprehensif kerajaan negeri dalam membangunkan pekan yang terkenal dengan tasik dan gua angin dalam semua aspek. Jelasnya dengan peruntukan mencecah 800 juta ringgit yang diperuntukkan kerajaan negeri itu, bandar itu kelak bakal dilengkapi dengan 9 komponen pembangunan. Komponennya ada 9 komponen. So, komponen infrastruktur, tourism, agriculture, modal insan dan sports and recreation, business, business, 5 saya boleh ingat. Yang lain ada lagi lah. education. Ya. Memang kita menuju ke Bauk to be developed.
Malah beliau turut mendedahkan dengan kemasukan pengunjung yang kian bertambah ke pekan itu, kemampuan aksesibiliti ke pekan itu akan dinaik taraf dengan membina jalan 4 lorong dari Sibuluh ke Bau. Datuk Henry menjelaskan perkara itu dalam sidang media di Dun Sarawak. Dalam sidang media bersama Adun Serembu, Miro Simuh turut menyatakan kesemua pelan pembangunan itu membuktikan kerajaan negeri mendengar keperluan yang disuarakan oleh pemimpinnya. Belanjawan 2021 amat bermanfaat kepada golongan ibu bapa dalam menghadapi cabaran pasca pandemik COVID-19. Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negeri LPPKN Sarawak, Syahriam Sarum berkata ia disifatkan belanjawan mesra keluarga, terutama yang berdepan kekangan kewangan ketika ini. Ada ahli keluarga yang telah diberhentikan bekerja. Maksudnya suami atau isteri, sekurang-kurangnya dengan bantuan daripada kerajaan tu, ia dapat membantu keluarga untuk menampung perbelanjaan keluarga mereka lah. Dengan keadaan yang terdesak macam ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kuching selepas forum bicara keluarga yang bertemakan Kita Jaga Keluarga bersempena sambutan Bulan Keluarga tingkat negeri. Forum secara dalam talian itu menampilkan 2 panel jemputan yang membincangkan isu kekeluargaan serta memberi pendedahan mengenai pengurusan kewangan terutama semasa pandemik COVID-19. Sebanyak 20 jenis barangan disenaraikan sebagai kawalan harga di peringkat borong dan runcit seluruh Sarawak di bawah pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak, Datuk Stanley Tan, dalam kenyataan memaklumkan ia termasuk ayam hidup, ayam standard, daging kambing tempatan bertulang, daging kambing dan bebiri import bertulang. Turut disenaraikan ialah telur, tomato, cili kering dan kelapa biji serta kelapa parut. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali berkuat kuasa Isnin lalu hingga Selasa depan. Dalam pada itu, Datuk Stanley berkata KPD NHEP giat melakukan tinjauan di premis-premis perniagaan bagi memantau aktiviti-aktiviti perniagaan. Hasil tinjauan di sebuah pasaraya di Kuching semalam mendapati kesemua barang harga terkawal ditawarkan pada harga yang tidak melebihi harga kawalan, malah ada juga dijual di bawah paras harga kawalan. Jelas Datuk Stanley, langkah tersebut bersesuaian dengan skim kawalan harga yang menggalakkan peniaga menjual barangan harga terkawal pada harga yang lebih rendah. Beliau turut memberi peringatan kepada peniaga supaya sentiasa meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal. Jika gagal berbuat demikian, tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 akan dikenakan kepada peniaga yang ingkar. Buaya seberat 800 kg yang dijumpai di dalam longkang di belakang sebuah sekolah di Limbang pada Rabu lepas terpaksa dimatikan. Kenyataan media Sarawak Forestry Corporation SFC memberitahu reptilia tersebut telah dimatikan berikutan mengalami cedera parah setelah ditembak oleh seorang warga tempatan sebelum diselamatkan oleh pasukan Swift Wildlife Action Team SWAT. Buaya tersebut dikuburkan di lokasi yang tidak didedahkan. Sementara sampel tisunya diambil untuk siasatan lanjut. Manakala tulang buaya terbabit akan dikumpulkan setelah bangkai reptilia berkenaan reput. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif SFC yang juga pengawal kehidupan liar Zulkifli Muhammad Atun berkata, pegawainya akan menyiasat secara teliti mengenai insiden penembakan buaya berkenaan. Beliau yang turut menyuarakan kekecewaan terhadap kejadian berkenaan berkata, kes tersebut diklasifikasikan sebagai kes membunuh spesies yang dilindungi. Zulkifli menjelaskan di bawah Ordinan Pelindungan Kehidupan Liar 1988, buaya yang ditemui di dalam longkang tidak boleh dibunuh, sebaliknya perlu diselamatkan dan dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Beliau mengingatkan orang awam yang tinggal berdekatan dengan sungai-sungai untuk lebih berhati-hati dan tidak mengambil keputusan di tangan sendiri kerana reptilia tersebut amat berbahaya. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Limbang optimis melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya dan berdaya saing melibatkan golongan sasar. Ia sebagai usaha untuk membantu komuniti setempat, khususnya wanita, menjana pendapatan. Ke arah itu, satu program dikenali Kursus Asas Keusahawanan ALAF 21 berobjektif memberi pendedahan kepada 30 peserta terpilih menambah pengetahuan dalam bidang perniagaan, prosedur dan kaedah yang betul
dalam bidang itu. Salah seorang penceramah program Muhammad Faizal Irman yakin platform media sosial dapat membantu mempromosi produk usahawan walaupun diusahakan pada skala kecil. Sebenarnya media sosial adalah antara cara kita untuk menampakkan kita punya brand. Dengan cara media sosial lah, selain daripada ianya adalah percuma, tapi juga boleh beri impak yang besar kepada perniagaan khususnya. Jadi penting untuk seorang usahawan kenal pasti siapa pasaran dia melalui media sosial. Sementara itu, para peserta teruja dengan program yang dianjurkan. Sebenarnya saya berasal dari kampung. Saya tak tahu macam mana melebarkan sayap. Maksud saya tak pandai untuk mendapat banyak-banyak customer. Saya ada customer kampung saja. Okay. Bila saya mendapat ilmu dari beliau, saya berfikir macam mana untuk maju. Pertamanya ingin mengucapkan terima kasihlah pada Kemas sebab menganjurkan kursus ini. Untuk usahawan kami yang kecil-kecilan yang baru akan bermula ni, rasanya hasil daripada kursus ini tahulah ilmu cara pengurusan modal, pengurusan masa. Penting sangatlah macam mana kan bermula untuk jadi usahawan yang berjaya itu. Kursus diadakan selama 2 hari itu telah diadakan di Dewan Bunga Raya Limbang. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Saya Fazril Hisham Afandi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.